Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Mana nak tengok respon ni. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi saya perlukan respon, dengar ke tak ni. Harap-harapnya dengar lah, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada pagi ni saya akan berkongsi satu tajuk yang bersempena dengan Syawal yang akan kita hadapi dalam masa, tak silap saya, hari Ahad Syawal. Dan tujuan tazkirah ni bukanlah untuk kita bersungguh-sungguh meninggalkan Ramadan, tidak. Bahkan kita rindukan saat-saat yang Allah kurniakan kita ganjaran dan keampunan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut, kalaulah manusia mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannau, manusia ni akan berangan-angan ataupun bercita-cita untuk memastikan agar setiap tahun tu adalah Ramadan, ataupun seluruh tahun tu adalah Ramadan. Jadi mana-mana orang mukmin, orang beriman pasti sedar dan faham akan kepentingan ataupun ganjaran yang Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Tapi kita ambil juga feel, memandangkan Syawal makin dekat. Jadi di akhir-akhir Ramadan ni kita cuba ambil ibrah dan pengajaran daripada perang Uhud. Jadi ini yang dinamakan perang berdarah Nabi SAW. Tidak ada satu perang pun yang mana Nabi SAW cedera, sehingga dicederakan, sehingga berdarah, melainkan dalam perang Uhud. Sehingga Nabi SAW ketika dia cederakan tu, Nabi terus mengungkapkan satu kata-kata yang sungguh menyentap para sahabat. Nabi kata apa? Mana mungkin akan berjaya sesuatu kaum yang menyebabkan nabinya cedera, yang menyebabkan nabinya berdarah, dalam keadaan nabinya itu menyeru kepada kaumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu ungkapan kata-kata Nabi SAW yang menyentap jiwa para sahabat. Tapi tak cukup dengan tu, Nabi berdoa. Nabi berdoa kepada Allah SWT. Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Jadi insyaAllah pada pagi ini, sebelum kita masuk kepada kisah perang Uhud, jadi kita tengok dulu apa faktor tercetusnya perang Uhud ni. Jadi kita tahu ketika tahun 2 Hijrah, kita dah pernah dengar tazkirah oleh Ustaz Qatadah dan juga Ustaz Fauzi Asmuni berkaitan perang Badar Kubra. Jadi pada tahun ketiga Hijrah, setahun lepas tu berlakulah perang Uhud. Jadi ada beberapa faktor yang saya ambil daripada kitab Ghazwatul Rasul karangan Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Jadi bagus, dia berkaitan perang-perang yang berlaku dalam sirah Nabi SAW. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan tercetusnya perang Uhud ni. Jadi faktor yang pertama adalah faktor masyarakat dan politik. Kita tahu bila Quraisy, musyrikin Mekah, bila kalah di perang Badar dengan kematian pembesar-pembesar mereka yang hebat-hebat seperti Abu Jahal dan seumpamanya, maka dendam kesumat yang begitu membuak-buak dalam diri pembesar-pembesar musyrikin Mekah untuk repeat balik perang tu. Jadi faktor yang pertama adalah faktor ijtimaiyah dan juga faktor siasah. Jadi untuk memastikan nama Quraisy ni gah di mata Jazirah Arab, jadi mereka
berpakat untuk melancarkan perang ke atas Nabi SAW ataupun dengan kata lain ke atas Madinah. Jadi ini faktor seolah-olah faktor mengangkat balik maruah setelah kalah. Mengangkat balik maruah setelah kalah dengan malunya di medan Badar. Jadi mereka nak repeat dengan keadaan yang membuak-buak, kemarahan membuak-buak dengan balas dendam. Jadi mereka ini antara faktor kenapa mereka ingin melakukan perang Uhud. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua disebut oleh Muhammad Ali Salabi adalah faktor ekonomi. Kita tahu ketika perang Badar, kafir Quraisy ataupun musyrikin Mekah mengalami kerugian yang sangat dahsyat. Ditambah pula dengan beberapa syariah yang dilakukan oleh para sahabat atas arahan Nabi sebelum berlakunya perang Uhud. Dan kalau kita tahu kedudukan Mekah ni terletak di antara Madinah, iaitu Madinah di utara Mekah, dan di utara Madinah ada Syam. Dan kita tahu kafir Quraisy, penduduk Quraisy bila nak berurus niaga bisnes ke Syam, dan mereka biasa ke Syam pada bulan ataupun pada musim panas. Mereka ke Syam pada musim panas dan ke Habsyah pada musim sejuk. Jadi memang perkiraan ni kehebatan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni memang Allah bagi dia kehebatan yang hebat lah dengan pengalaman dia. Dia nampak Madinah ni sebagai satu ancaman untuk buat bisnes, kan, untuk jangka panjang. Jadi bila nak naik jumpa Madinah, habis. Nak turun pun boleh jadi nak turun ke Habsyah pun boleh jadi terganggu oleh sebab gerombolan daripada Madinah ni. Jadi Abu Sufyan kata tak boleh. Kalaulah kita biarkan Madinah bermaharaja lela, bisnes kita habis lingkup. Bisnes lingkup. Jadi nak tak nak, ini faktor ekonomi, faktor iktisadiyah. Faktor ekonomi antara faktor yang terpenting untuk dia serang Madinah. Dan yang ketiga, faktor yang disebut oleh Dr. Muhammad Ali Salabi, faktor yang terbesar, iaitu faktor agama. Rupa-rupanya memang kalau kita baca sirah, kenapa daripada Abu Jahal dulu kan, Abu Jahal, Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Mekah ni, mereka sebenarnya bukanlah membenci Nabi sebab keadaan Nabi itu sendiri, ataupun keturunan Nabi, sifat Nabi itu semua. Tapi dia membenci Nabi SAW kerana ajaran yang Nabi nak bawa. Dengan kata lain, ajaran Islam tu. Jadi ini adalah faktor terkuat kenapa mereka menyerang Madinah. Kenapa mereka menyerang Nabi SAW dan para sahabat, iaitu faktor agama. Dalam surah Al-Anfal disebutkan bahawa orang-orang kafir ini akan mengeluarkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk mereka ni menghalang jalan Allah. Jadi ni faktor utama kenapa berlakunya tentangan terhadap Madinah, terhadap orang-orang Islam. Jadi itu 3 faktor utama tercetusnya perang Uhud yang berlaku pada 7 Syawal. Jadi saya terus kepada poin yang kedua, iaitu apa peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam perang Uhud yang saya yakin mungkin saya tak sebut satu persatu, mungkin saya cari yang penting-penting saja. Jadi kita tahu ketika mana Nabi saya sebut persediaan dulu. Jadi tentera musyrikin bila dah bergabung ni, jumlah mereka lebih kurang dalam 3,000. 3,000 telah bersiap sedia dengan dendam yang kesumat, membuat-buat untuk menghancurkan sama sekali Madinah. Dan pada masa itu 3,000 tentera telah berjaya dikumpul. Saya sebut sikit lah dia punya kekuatan Quraisy, yang mana mereka berjaya mengumpulkan 10,000 unta dan 50,000 dinar emas. Ni yang saya sebut tadi dalam Al-Anfal ayat 36. Orang-orang kafir ni akan berusaha memadamkan cahaya Allah, berusaha untuk mengumpulkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk memastikan mereka ni mampu menghalang apa-apa yang boleh menggerakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam 3,000 orang tentera tu termasuk juga 15 wanita. Dan kita tahu mana-mana dalam siri peperangan, bila melibatkan wanita, maka itu bukan perang yang bukan saja-sajanya. Sebab wanita ni adalah
Walaupun pada zaman jahiliah, tapi wanita ni tetap dianggap satu komponen yang boleh merangsang seorang lelaki. Kan? Kalau kita dengar pepatah, di sebalik seorang lelaki yang hebat ada senyap wanita. Betul. Bahkan dalam kita tengok sejarah perang-perang dalam sejarah dunia ni, bila melibatkan kaum wanita, memang lelaki kan berkobar-kobar lagi semangat dia untuk berperang. Jadi 15 wanita telah menyertai perang Uhud di kalangan kaum musyrikin Makkah. Dan di samping itu ada 3,000 ekor unta dan 200 tentera berkuda yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Jadi kita tahu Khalid Al-Walid masa ni masih musyrik. Dan juga 7,000 perisai. Jadi ini kekuatan di pihak musyrikin Makkah, yang mana mereka telah pun di awal Syawal mereka telah pun bergerak ke Uhud. Dan mereka sangat-sangat dekat dengan Madinah pada masa tu, di medan Uhud lah. Jadi bila Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi ni, kita tahu Al-Abbas ni masuk Islam ketika Fathul Makkah. Sebelum Fathul Makkah, Al-Abbas masuk Islam. Dan kita tahu Al-Abbas ni adalah antara, walaupun dia kafir musyrikin ketika itu, tapi hubungan dia dengan Nabi SAW sangat rapat lah. Sangat rapat. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib memberitahu, menghantar utusan untuk beritahu Nabi yang tentera musyrikin dah nak standby untuk serang Madinah. Jadi Nabi SAW bersama para sahabat pun, Nabi bila dapat tahu, Nabi pun bincang dengan para sahabat. Ini antara sifat pemimpin, iaitu syura bersama orang-orang bawahnya. Syura, Nabi ajak bincang. Jadi bila bincang, terutamanya melibatkan sesuatu yang besar ni, Nabi akan syura. Jadi bila bincang, jadi mereka sepakat untuk kita bertahan di Madinah. Kita bertahan di Madinah. Nabi kata, okey, Nabi buat satu keputusan, kita bertahan di Madinah. Ada beberapa sebab. Saya tak bacakan sebabnya lah. Ada beberapa sebab kenapa kita kena bertahan di Madinah. Dan sebab ini disokong oleh ketua munafik. Kita boleh kata bapa segala munafik. Kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, memang Abdullah bin Ubay bin Salul ni sangat tokoh munafik yang sangat hebat kemunafikannya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul antara mereka yang menyokong pendapat Nabi SAW untuk stay di Madinah, kita bertahan. Kita guna segala yang ada di Madinah, kita bertahan, sehinggalah anak-anak kita, isteri kita semua pun sama mempertahankan Madinah. Tapi di sana ada pendapat yang sahabat tak membantah, tapi sahabat bagi cadangan, wahai Rasulullah, boleh tak kita keluar Madinah? Dan antara mereka yang bersungguh-sungguh untuk keluar ni adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tak lain tak bukan, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi SAW, yang sangat dikasihinya. Dan juga para sahabat yang tak dapat menyertai perang Badar. Kita tengok zaman Nabi SAW, bila turunnya wahyu, turunnya Nabi khabarkan tentang kelebihan orang-orang mati syahid ni, sahabat yang tak rapat pergi perang Badar ni, mereka bila Hamzah menyatakan untuk keluar, mereka ni berkobar-kobar untuk keluar. Wahai Rasulullah, tolonglah, kami ni nak sangat mati syahid. Nak sangat berjihad, nak sangat mati syahid. Jadi Nabi SAW pun akhirnya Nabi terima dengan keputusan untuk keluar daripada Madinah dan menentang di luar Madinah, sehingga Nabi masuk ke kemahnya dan memakai baju perang. Tapi bila dah Nabi SAW dah memakai baju perang, para sahabat merasa bersalah. Merasa bersalah sehingga datangnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni salah seorang tokoh pemuka di Madinah. Datang pujuk Nabi, Rasulullah, maafkan kami. Okeylah, kita kembali kepada pendapat Nabi tadi, kita stay di Madinah. Jadi dirakamkan satu kata-kata Nabi yang sangat hebat. Nabi kata apa? Mana mungkin seorang Nabi yang telah memakai baju perangnya akan buka, melainkan Allah Allah menentukan antaranya dan musuhnya. Jadi ni hebat, hebat pemimpin yang bila dah buat keputusan, stick pada keputusan tu. Nabi tak teragak-agak. Dan para sahabat pada masa tu merasa bersalah. Merasa bersalah. Tapi Nabi, bila Nabi sebut macam tu, para sahabat faham bahawa
there's no turn back. Tak ada jalan lain, maka perang mesti dibuat di luar Madinah. Maka bersedialah Nabi SAW bersama anggaran dalam 1,000 pasukan. 1,000 kaum muslimin pergi ke medan Uhud. Jadi saya sebutkan jugalah apa persediaan Nabi. Kekuatan umat Islam, kekuatan umat Islam ataupun perang tentera. Jadi ada 100 baju besi dan 50 penunggang kuda sahaja. Berbanding tadi kita tengok 200 penunggang kuda, 7,000 perisai, 10,000 3,000 ekor unta di pihak musyrikin. Dan kita tahu dalam mana-mana sejarah peperangan, tentera umat Islam takkan pernah lebih daripada tentera kafir. Kita bacalah mana-mana siri-siri peperangan, zaman Nabi, zaman Khilafah, sehinggalah ke zaman mana-mana zaman lah. Tentera Islam pasti lebih sedikit daripada tentera musyrikin. Jadi ini dibuktikan lagi sekali dalam perang Uhud. Nabi bersama 1,000 orang tentera, dan pada masa ni tentera Islam pun dionggatai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia join sekali. Mereka join sekali, dan bersamanya ada 300 pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka bergeraklah Nabi SAW ke medan Uhud. Jadi Nabi bertolak dalam sirah Makhtum disebut Rahim Makhtum disebut Nabi solat Jumaat bersama para sahabat. Lepas solat Jumaat bertolak, dan hampir senja baru tiba di medan Uhud. Dan masa Nabi tiba tu, kaum musyrikin Mekah dah standby dah, dah buat camp dia, dah buat markas untuk peperangan tu. Jadi kat sini ada beberapa kisah yang hebat lah. Kita bayangkan hebat Nabi SAW. Jadi bila dah sampai di medan Uhud, berlakulah satu peristiwa yang mana kita boleh kata pembersihan saf. Kita tahu golongan munafik ni macam mana stand dia, macam mana pendirian golongan munafik. Sebab tu kita takut adakah kita ni kita tak takut jadi munafik, insya-Allah, kan? Sebab kita yakin kita beriman, tapi kita takut kita ada sifat-sifat munafik. Jadi antara sifat munafik yang jelas disebut dalam sejarah adalah mereka ni mudah lari di medan perang. Jadi bila dah sampai tu 1,000 tentera, bayangkan bila dah sampai, bila Nabi sampai, Nabi ialah seorang hebatnya Nabi SAW. Nabi, walaupun Nabi sampai lewat, tapi Nabi masih memikirkan strategi untuk menghadapi peperangan tersebut. Sehingga diriwayatkan Nabi lantik seorang untuk tunjukkan jalan supaya kita boleh sampai ke tempat yang strategik. Dan Nabi pilih satu tempat, iaitu membelakangkan Bukit Uhud. Sehingga ke tempat tu orang musyrikin boleh nampak Nabi, Nabi pun boleh nampak musyrikin. Masa tu belum start lagi, tapi dah nampak, masing-masing dah nampak dah. Dan apa yang menyentuh kita adalah apabila daripada 1,000 tentera tu, Abdullah bin Ubay bin Salul dia menarik diri bersama 300 pengikutnya. Jadi bayangkan dah sampai ni, dah nak buat camp markas apa semua ni, tiba-tiba 300, 1/3 daripada tentera Uhud keluar nak balik semula ke Madinah. Ni kita dah tahu dah, maksudnya dalam kisah ni memang sengaja di-highlightkan tentang sifat golongan munafik ni. Jadi baliklah Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga memberi kesan kepada para sahabat yang lemah imannya, kan? Ada yang antara dua bani ataupun dua kabilah yang Allah selamatkan adalah, tak salah saya, bani ada dua bani dan bani ni disebut dalam Quran. Ada dua bani yang disebut dalam Al-Quran, Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka. Walaupun mereka dah teragak-agak, tapi Allah turunkan ayat Quran, iaitu Allah menetapkan hati mereka supaya mereka terus bersama tentera Uhud. Jadi tinggallah lebih kurang, menurut para sejarawan, apakah ahli sirah, lebih kurang dalam 650 ke 700 tentera Uhud yang masih tinggal. Jadi teruslah
Okey, Banu Salamah dan Banu Harithah Allah selamatkan. Dan apabila dah bersih saf tentera Uhud daripada golongan munafik, maka bermulalah perang. Kita boleh tengok bermulalah perang lah. Antaranya Nabi membuat strategi memilih kawasan yang strategik. Yang kedua, Nabi memilih 50 orang pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jubair untuk bertahan di atas di tebing tinggi. Hampiran Bukit Uhud tu ada satu tempat memanah. Memang port tu strategik untuk menahan serangan daripada belakang. Kita tahu orang musyrikin Mekah pun dia membuat strategi perang yang tidak kurang hebatnya. Dengan ketumbukan yang ramai itu dan dengan kepintaran, kehebatan Khalid Al-Walid. Tapi nampak nak ceritanya hebatnya Rasulullah pun main strategi yang sama juga. Jadi Rasulullah susun sayap kiri, sayap kanan. Kita biasalah dengar dalam perang ni mesti ada sayap kiri, sayap kanan dan front line yang tengah. Jadi Rasulullah pun susun begitu. Tinggal lagi sebagai tambahan 50 orang pemanah. Tugasnya Nabi kata, kalau apa pun yang berlaku jangan sesekali turun. Ini arahan. Nabi kata terhadap Abdullah bin Jubair bersama 49 orang pemanah tu, apa-apa yang berlaku jangan sesekali turun. Jadi berlakulah perang. Saya pindah ke cerita, berlakulah perang sehingga kemenangan tu tampak jelas di sisi tentera Islam. Kita tahulah bila umat Islam berperang, sebenarnya bukan hanya umat Islam yang berperang. Kalau di pandangan mata kasar kita, mana mungkin 600, 700 boleh lawan 3,000, tak mungkin. Tetapi kemenangan An-Nasru min Indillahil Azizil Hakim. Kemenangan tu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghantar para malaikat, menghantar bantuannya, dan akhirnya tentera musyrikin Makkah lagi bertebaran. Sehingga diriwayatkan wanita-wanita yang menjadi dia punya pembakar semangat pun lari sehingga nampak gelang kakinya. Maksudnya memang dah tak cukup kaki lah nak lari tu. Lari. Bila dah lari ni nak ceritanya, kita boleh bayanglah macam mana kehebatan para sahabat yang berjuang. Yang berjuang sehingga diriwayatkan daripada frontliner yang seramai 100 orang Nabi susun di depan tu seolah-olah menyamai 1,000 orang. Frontliner yang di depan antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Abu Dujanah. Abu Dujanah ni ada kisah dia lah. Kalau kita baca kisah Abu Dujanah ni, kita akan teringat sabda Nabi SAW bahawa Abu Dujanah ni berjalan dengan berjalan yang sangat dibenci Allah. Tetapi pada masa tu, kecuali pada masa tu, sebab kita tahulah Abu Dujanah ni seorang pahlawan yang hebat. Tak ada satu pun musyrikin Mekah yang dijumpa pasti habis akan dilangsaikannya. Jadi bila tentera musyrikin Mekah dah lari, dah lari habis, berterabur semua. Okey, saya kemuncak kepada perang Uhud ni. Jadi digambarkan oleh Muhammad Ghazali dalam kitabnya Fiqh Sirah, umpama seorang yang dalam rumah kan bercahaya, rumahnya bercahaya, tiba-tiba blackout. Bayangkan rumah kita bercahaya, kita boleh nampak semua orang, tiba-tiba blackout, gelap. Jadi apa yang berlaku? Begitulah keadaannya di perang Uhud. Bila dah mencapai kemenangan, tentera musyrikin, Rimalah ataupun tentera pemanah ni bila nampak para sahabat ada yang dah kutip ghanimah, harta rampasan perang, maka mereka pun turunlah beramai-ramai meninggalkan Abdullah bin Jubair bersama, diriwayatkan lebih kurang 10 orang saja yang stay tinggal. 40 orang habis. Turun. Dan bila Khalid Al-Walid nampak keadaan ni, maka Khalid Al-Walid pun menjerit kepada tentera berkudanya, ini peluang untuk kita patah balik dan kita serang Nabi SAW, kita serang tentera Islam daripada belakang. Jadi mereka pun dengan berkuda, mereka pusing. Saya tak bawa peta lah, tapi mereka pusing sehinggalah mereka berada di belakang tentera Islam. Mereka langsaikan 10 pemanah tadi itu, termasuk Abdullah bin Jubair, semua tewas, mati, syahid. Dan kita dah nampaklah peristiwa kan, pada masa tu umat Islam tersepit, diserang di belakang oleh Khalid Al-Walid bersama pasukan tentera berkuda. Dan pada masa tu umat musyrikin Mekah yang lari ni,
Bila dapat tahu Khalid Al-Walid serang daripada belakang, mereka pun patah balik. Jadi kita boleh bayang, inilah yang disebut oleh Muhammad Al-Ghazali, bila rumah blackout, habis semua kelang kabut. Jadi nak diceritakan, memang keadaan begitu sangat genting lah, sehingga para sahabat ada yang terbunuh sesama sendiri. Dan saya pendekkan cerita kisah ni, biasalah bila kita tengok mana-mana perang, orang akan cari mana panglima perang. Jadi musyrikin Mekah telah menubuhkan satu unit khas untuk membunuh Nabi SAW. Unit khas untuk membunuh Nabi SAW. Jadi unit khas ni terus cari mana Nabi. Sehingga ada lawangan mengatakan Nabi Muhammad telah terbunuh. Nabi, sehingga ada tentera muslimin, orang Islam masa tu bila tahu dengar je Nabi terbunuh, ada yang dah standby nak balik, ada yang dah keluar lari ke Madinah, ada yang nak minta perlindungan daripada Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nampak? Sebab tu kita, mereka-mereka yang dah berada dalam medan jihad pun diuji sedemikian. Bila tahu Nabi dah terbunuh, habis. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Muhammad tu melainkan seorang rasul yang mana akan berlalunya dia seperti mana berlalunya rasul-rasul yang terdahulu. Maksudnya Nabi pun akan mati. Nabi pun akan wafat. Tapi di sana ada beberapa tokoh-tokoh yang sangat hebat. Yang kalau sempat saya sebutlah, antaranya adalah Anas bin Nadir, tak silap. Bila sahabat ni, Anas ni, bila dengar bahawa Nabi terbunuh, dia cakap apa? Ya, kalau Muhammad yang terbunuh, Muhammad telah berjumpa dengan Tuhannya. Tapi kita yang stay ni, kita teruskan, nampak? Ini memang kata keimanan yang tahap tak boleh dipertikaikan lah. Dan dia pun terus berjuang, membangkitkan semangat para sahabat yang pada masa tu memang dah habis dah kena serang ni kan. Dan dia pun syahid juga. Dan saya pendekkan cerita lagi. Dan bila unit khas ni, bila nak cari mana Nabi, bila mereka tahu Nabi dah terbunuh, jadi mereka pun relax-relax lagi lah. Tapi bila ada seorang sahabat ni, dia menafikan sahabat ni dekat dengan Nabi. Demi nak membangkitkan jiwa tentera Islam pada masa tu, sahabat tu pun menjerit, wahai muslimin, sesungguhnya Nabi Muhammad masih hidup. Kan? Dan dalam satu riwayat lain, Nabi sengaja tak beritahu para sahabat supaya jerit nama Nabi. Sebab apa? Sebab memang kalau jerit nama Nabi ataupun Nabi sendiri yang menjerit, maka akan habislah. Maksudnya habislah, memang tentera musyrikin akan pergi attack Nabi dulu. Dan itulah yang berlaku. Bila dalam keadaan genting, Nabi terpaksa menjerit, Ibadullah, Nabi kata, wahai hamba Allah. Nak pastikan berkumpulnya balik tentera Islam yang dah berkecamuk berselerakkan ni, nak kumpul balik tu, Nabi terpaksa jerit. Bila tentera musyrikin dengar, habis. Dan diriwayatkan pada masa tu hanya ada 9 orang sahabat saja bersama Nabi SAW pada ketika itu, iaitu 7 daripada golongan Ansar dan 2 daripada Muhajirin. Dan 9 ni semua, 7 Ansar tu semua syahid habis, satu persatu dibunuh oleh tentera musyrikin. Tinggallah 2, iaitu Talhah bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 orang Muhajirin yang masih berlawan lagi ni lah. Dan pada masa ni lah Nabi dicederakan. Abu Bakar, Umar semua tu tengah kat frontliner tadi kan, nak patah balik, makan masa. Tapi nak ceritanya di sinilah Nabi SAW. Saya harap boleh teruskan. Okay. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ada 3 pemimpin yang berjaya mencederakan Nabi. Ada yang membaling tombak sehingga berdarah kepala Nabi, berdarah kepala Nabi sehingga bergaris, sehingga darah Nabi membasahi kepalanya. Ada yang membaling Nabi, sehingga baju Nabi terkena, serpihan baju besi terkena pada gigi Nabi, dan dicabut oleh para sahabat. Dan ada seorang lagi, saya tak sebut nama-nama lah, tapi nama tu disebutkan dalam sirah, nama tentera musyrikin yang menyerang Nabi. Dan ada seorang lagi, dia menetak leher Nabi, tak saksi, dengan pedang. Tapi
sebab kena baju besi, tapi kesakitan tu dirasai berbulan-bulan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi dalam keadaan yang sangat cedera tu, Nabi masa nak berundur naik atas bukit tu, Nabi tak larat nak angkat kaki dia untuk satu batu tu, sehingga para sahabat tu tak selesai antara dua lah, Talha Ubaidillah ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas, terpaksa tunduk dan Nabi panjat atas dia. Nak ceritanya Nabi sendiri pun injet yang dahsyat pada masa tu. Jadi nak tunggu yang frontliner sampai ni. Pada masa tu keadaan sangat genting. Dan bila frontliner dah sampai, barulah okey sikit lah. Barulah okey sikit. Di sini saya nak sampaikan satu kisah. Iaitu kisah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni, dia punya protect pada Nabi SAW, sehingga Nabi kata kalau nak tengok orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi ni, tengoklah Talha bin Ubaidillah. Hebatnya ataupun pujian yang Nabi SAW berikan kepada Talha bin Ubaidillah. Memang kita tahu memang bila Talha tu bila Talha mempertahankan Nabi, bila frontliner sampai, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar, Umar sampai, Talha dah nyawa-nyawa ikan dah. Disebut maksudnya memang dah injured habis dah. Dah injured habis dah. Jadi bila ramai datang kepada Nabi SAW, backup, barulah keadaan okey sikit. Tapi pada masa tu serangan masih kuat. Serangan masih kuat. Sehinggalah ada satu kisah. Ni kisah ni menarik untuk kita tengok. Tak ada seorang pun, ada ahli sirah yang mengatakan Nabi tidak pernah membunuh seseorang, melainkan seorang ni. Nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni, kalau kita baca sirah, memang kita rasa dia ni sekepala lah dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau baca sirah tu, banyak kesakitan-kesakitan yang dia buat terhadap Nabi SAW ketika di fasa penyiksaan di Mekah. Antaranya dia pernah meludah Nabi SAW. Ini disebut oleh Sirah Rakhib Makhtum. Dia pernah meludah Nabi SAW. Kita tahulah Nabi ketika di Mekah pernah dibaling najis, pernah dibaling isi perut. Dan satu ketika Nabi, ketika Abdullah bin Ubay ni dia bawa pedang nak bunuh Nabi SAW di Mekah. Ni cerita di Mekah. Ubay bin Khalaf, ingat nama ni. Jadi Ubay bin Khalaf ni ketika di Mekah, dia nak bunuh Nabi. Dah standby nak bunuh. Nabi kata apa? Nabi balas balik, bahkan akulah akan membunuh engkau, insya-Allah, Nabi kata. Dan betul, ketika perang Badar, Ubay bin Khalaf ni dia cedera. Dia cedera. Dan pada masa tu cedera dia ditikam, tapi tikaman dia tu sikit je lah. Maksudnya dia masih boleh survive lagi lah. Tapi dia mengungkapkan satu kata-kata, dia kata apa? Kesakitan yang aku alami ni boleh jadi daripada kata-kata Muhammad SAW yang mengatakan bahawa dia akan bunuh aku. Maksudnya, sehingga Ubay bin Khalaf kata, kalau lah dia bunuh aku, dia ludah aku, niscaya aku binasa dengan ludahnya tu. Ni Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ni bila dia nampak Nabi tengah bertahan bersama para sahabat di bukit tu, dia pun naik, berusaha nak naik. Dia pun kata, wahai Muhammad, aku akan bunuh engkau. Tapi Nabi ni, bila dalam rentetan kisah-kisah sebelum tu, Nabi bila ada sahabat ni nak naik, Nabi minta tolong Sa'ad bin Abi Waqqas, sila panah kan. Nabi suruh sahabat. Tapi bila Ubay bin Khalaf naik, Nabi tak suruh para sahabat bunuh. Nabi kata, biar aku yang bunuh. Dalam keadaan kesakitan tu, Nabi pun bangun dan Nabi pun lontarkan lembingnya dan betul-betul mengenai Ubay bin Khalaf, sehingga diriwayatkan Ubay bin Khalaf ni dalam bila dia kembali dia naik atas kuda, bila di lembing oleh Nabi SAW, dia pun patah balik. Memang tepat mengenai badan dia. Dan bila dia balik tu memang injured lah, sehingga diriwayatkan nafasnya tu seperti lembu yang disembelih. Siapa pernah sembelih lembu kan? Macam mana nafas lembu tu bila disembelih kan, memang nafas yang kuat lah kan nafasnya kan. Jadi bila dia balik, diriwayatkan sehari, 2 hari lepas tu dia pun mati. Nampak? Ini antara mukjizat Nabi SAW. Iaitu Nabi dah beritahu dah, aku yang akan bunuh engkau. Ni cerita ni
masa awal-awal kat Mekah tu kan. Tapi akhirnya di perang Uhud Nabi membenarkan apa kata-kata Nabi tu. Dan Ubay bin Khalaf pun matilah. Sehari ataupun 2 hari selepas perang Uhud. Jadi itulah antara rentetan peristiwa yang cukup penting. Jadi bila disebut oleh tak silap saya oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah taala dalam kitabnya Fiqh Sirah, dia kata kalau nak ikutkan para sahabat yang bertahan pada masa tu dengan bilangan yang macam tu kan, diserang pasti memang habislah. Memang kalau ikut logik memang habis. Dengan tentera berkuda Khalid Al-Walid, dengan yang dah balik tadi patah balik semula kan, memang kalau ikutkan memang habislah. Tapi disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, benda tu tak berlaku. Sebab apa? Menunjukkan ketinggian dan kehebatan Nabi SAW dan para sahabat bertahan. Nampak? Pada masa tu mungkin kita boleh kata Allah tak turunkan bantuan, nak ikutkan. Kalau kita fikir logik, kenapa Allah tak turunkan bantuan kan? Kenapa Allah membiarkan seramai 70 orang muslimin syahid habis? Antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy. Ni pun kisah yang menarik kan. Sehingga kan Wahsy ni ketika dibunuh Sayyidina Hamzah, kesan daripada tu bila Wahsy peluk Islam, bila Nabi jumpa Wahsy, Nabi tanya, engkau ni Wahsy? Ya. Adakah engkau yang bunuh Hamzah? Ya. Nabi kata apa dekat Wahsy? Nabi kata, boleh tak engkau pergi tempat lain? Boleh tak engkau pastikan? Nabi ni Nabi tanya. Nampak hebatnya Nabi kan? Bahasa Nabi cukup lembut. Nabi tak halau. Nabi tak kata, Wahsy, sanalah, tak nak tengok muka engkau lagi. Tak. Tapi Nabi kata, boleh tak engkau pastikan bahawa aku tidak dapat melihat engkau? Nabi sebut kepada Wahsy. Dan memang sedihlah Wahsy kan. Tapi nak ceritanya dengan uslub Nabi tu, Wahsy tak berasa sedih sangatlah. Tapi Wahsy berjanji dalam diri dia, aku dah membunuh antara sehebat-hebat manusia, Saifullah kan, Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku berjanji aku akan membunuh orang yang lebih kurang macam Hamzah juga. Hebat orangnya kan. Maksudnya nak balas balik. Jadi ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Wahsy berjaya membunuh Musailamah Al-Kazab, Nabi palsu. Dan Wahsy kata, dia berkata dalam dirinya, mudah-mudahan terbalaslah apa yang telah aku buat. Tu antara kisah-kisah yang berlaku di Medan Uhud lah. Iaitu kematian para syuhada seramai 70 orang. Rekod yang paling tinggi lah kita boleh kata. 70 orang syahid. Dan kalau ikutkan, memang habis. Dengan para sahabat yang lain, Nabi pun akan lebih cedera lah. Tapi Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Kita berpegang kepada ayat Quran bila Allah kata Allah memberi perlindungan kepada engkau daripada serangan manusia. Maksudnya kita yakin, kita beriman bahawa seteruk mana pun serangan kafir musyrikin terhadap Nabi, tapi Allah ada untuk memastikan agama ni terus berjalan sehinggalah ke tahap yang Allah kehendaki, barulah Allah tarik Nabi SAW. Jadi itu antara rentetan peristiwa penting yang berlaku. Jadi bila dah tentera musyrikin pun fed up lah kan. Dia orang serang tapi Nabi dan para sahabat begitu cekal untuk bertahan. Maksudnya bertahan je lama. Ada yang mengatakan perang Uhud ni berlaku selama hampir 7 hari, seminggu. Bermula daripada Sabtu 7 Syawal sehinggalah hampir Sabtu. Ada yang mengatakan Jumaat, ada yang mengatakan Sabtu. Seminggu suntuk. Jadi bila sahabat ni dah berhari-hari bertahan ni, Allah sebut dalam Quran, Allah mencampakkan keamanan. Memang keadaan cukup tegang, genting masa tu, tapi Allah campakkan keamanan sehingga para sahabat yang bertahan masa tu tertidur. Allah tidurkan sehingga pedang mereka tercampak. Ni antara mukjizat yang Allah, kekuasaan yang Allah bagi kepada tentera muslimin. Memang hebatlah. Terlelap, campak dan bangun balik bertahan lagi. Jadi Allah yang mengantukkan supaya hilang rasa putus asa ke hilang. Jadi yang berputus asa adalah tentera musyrikin. Jadi tentera musyrikin bila tak puas hati nak bunuh Nabi SAW tak dapat, jadi mereka pun okey, buat keputusan, fine, kita patah balik. Tapi sebelum patah balik tu mereka mencacatkan tentera muslimin lah, para syuhada mereka cacatkan. Antaranya peristiwa yang cukup menyentuh hati Nabi, Hindun bin Utbah, iaitu isteri kepada
isteri kepada Abu Sufyan. Dia menyembelih Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan menyembelih, membedah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dia ambil hati Hamzah dan dia nak makan tapi tak berjaya. Dan dialah yang lain dipotong telinga, hidung. Memang ni kalau kita baca dalam siri-siri peperangan jahiliah, mencacatkan musuh ni adalah kebanggaan, kan? Potong telinga bawa balik, potong kepala bawa balik. Jadi itulah yang berlaku kepada para syuhada. Jadi benda ni sangat menyentuh hati Nabi SAW. Jadi Nabi berkampung. Bayangkan kalau ikut sebab tu menurut para ahli sirah, perang Uhud ni bukanlah perang yang menandakan umat Islam kalah. Tidak. Dia tak kalah, tak menang. Tak kalah sebab apa? Biasanya tentera yang kalah dia tak akan stay lagi dekat situ. Dia akan terus balik. Tapi kat sini yang balik adalah tentera musyrikin Mekah. Bahkan Nabi berkampung lagi bersama para sahabat menguruskan jenazah ataupun menguruskan para syuhada. Jadi nak nampak cerita dekat situ, walaupun kematian 70 dan kematian di pihak musyrikin Mekah lebih sedikit, ada yang mengatakan 30 lebih, 20 lebih. Walaupun kematian lebih tu dikira kalah, tapi dalam situasi perang Uhud tidak. Sebab apa? Nabi yang stay. Bila Nabi stay, berkampung bersama para sahabat, biasanya siapa yang menang dia akan stay beberapa hari, memastikan clear, tak ada musuh datang balik. Begitu juga Nabi bila dah bertahan tu, dah stay bersama para sahabat, uruskan jenazah, Nabi hantar utusan untuk tengok tentera musyrikin ni dia ada nak comeback ke ataupun dia terus balik. Jadi bila sahabat tengok, okey, dia nak terus balik ke Mekah. Bila dia menunggang unta dan membawa kuda, menuntun kuda, maka dia itu petanda dia nak balik ke Mekah. Jadi itu antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam perang Uhud, yang bila kita baca memang kita boleh gambarkan kehebatan para sahabat yang berjuang sehingga titisan darah tak akhir. Dan akhirnya sebelum saya habis, jadi apa pengajaran lah, pengajaran dalam perang Uhud ni kepada kita semualah, terutamanya kita yang telah pun Allah beri nikmat iman Islam. Jadi yang pertama, apa yang berlaku dalam perang Uhud ni sebagai satu peringatan, sebagai tazkir, peringatan kepada orang beriman bahawa inilah sunnatullah dakwah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Bagi sesiapa yang nak meninggikan kalimah Allah, nak meninggikan iman, nak meninggikan iman dia mesti melalui ujian kesakitan. Dia mesti melalui ujian kesakitan. Dalam surah Ali Imran Allah dah sebutkan. Antaranya yang saya boleh ambil kan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau bersedih, janganlah berduka cita, sungguhnya engkau ni lebih tinggi jika engkau benar-benar beriman. Kita tahu dalam sejarah, siapa-siapa pun yang di atas jalan kebenaran, dia tak akan boleh duduk relax sajalah, kan? Dalam Quran pun Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga? Ini persoalan yang Allah tanya. Kamu rasa kamu masuk syurga tak? Kan? Selagi mana Allah belum mengetahui di antara kamu ni siapa yang telah bermujahadah dan telah bersabar. Maksudnya kita faham daripada ayat ni, nak masuk syurga ni bukan suatu yang mudah. Walaupun ada hadis Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, siapa yang menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, masuk syurga. Ya, itu nak ceritanya adalah syarat masuk syurga mesti Islam. Man qala la ilaha illallah, syarat masuk syurga. Tapi dari aspek lain, dari sudut lain, khasnya bagi mereka yang berada dalam harakah, dalam jemaah, organisasi, bahawa syarat untuk Allah naikkan darjatnya, Allah naikkan imannya, Allah naikkan amalannya adalah Allah mesti uji dengan kesakitan. Dan inilah yang dilalui oleh mereka-mereka sebelum ni. Waqad khalat min qablikum sunanun. Sunanun ni maksudnya mereka-mereka yang sebelum ni lah pun merasai kesakitan yang sama. Jadi ini Allah nak bagi peringatan kepada orang beriman.
tentang siapa pun yang nak jadi Rabbiyun, kan? Rabbiyun ni maksudnya mereka yang membantu para nabi dan rasul mereka. Maka mereka tak akan pernah rasa takut dan gentar untuk terus berada di atas jalan ni walaupun apa pun ujian yang diterima. Ni pun satu peringatan kepada kita lah. Kita boleh tanya kita ni benar-benar ke telah diuji, kan? Benar-benarkah kita ni telah diuji? Kita kena tanya diri kita lah. Dan yang kedua, pengajaran yang kedua adalah kenapa berlakunya pembunuhan ataupun syahid yang begitu ramai di medan Uhud, disebut oleh Dr. Muhammad Ali Salabi, dia sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada orang yang beriman. Kita tahu apa maksud hiburan tu, apa hikmah yang berlaku di medan Uhud sebagai hiburan kepada orang yang beriman. Kita tahu siapa yang nak berjihad ni, mengangkat senjata menentang musuh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti niatnya tu mesti nak syahid. Dan dia mengimpikan syurga Allah, redha Allah, dan sebab tu dia nak syahid. Jadi Allah buktikan benda tu dalam perang Uhud, iaitu dengan ramainya para syuhada. Dan bila ramainya para syuhada ni, pengajaran dia bukan hanya untuk yang telah mati tu, tapi pengajarannya untuk yang masih hidup, supaya yang masih hidup ni tahu kematian yang mati disebabkan mati syahid di jalan Allah tu adalah mati yang mulia. Allah sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kan? Janganlah kamu katakan mereka yang mati di jalan Allah ni sebagai amwat, bal ahya, bahkan mereka ni hidup di sisi Allah SWT. Sebab tu saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW, ketika Nabi menceritakan tentang akhir zaman nanti, bila sangkakala ditiup, hanya akan ada beberapa hamba Allah yang akan stay. Hamba Allah yang akan stay ni maksudnya ada beberapa hamba Allah ni yang dia tak mati. Semua makhluk dah mati dah. Manusia semua dah mati masa ditiup sangkakala tu. Tapi illa ma rahima rabbi, ada beberapa orang yang Allah beri rahmat kepada dia, dia ni tak mati lagi. Maksudnya dia ni antara yang belum mati lagi lah bila dah nak kiamat ni, kan? Jadi sebahagian ulama berpendapat siapa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang tak mati tu, siapa dia? Ya, mereka yang mati syahid. So ni kemuliaan yang Allah bagi kat dunia ni, tak cerita kat akhirat lagi. Sebab tu dalam peristiwa ketika Nabi menguruskan jenazah tentera Islam yang syahid tu, Nabi berdoa. Nabi kata, ya Allah, aku ni saksi ke atas mereka. Nampak? Nabi saksi ke atas mereka yang dah syahid semua ni. Yang mana mereka ni akan mendiami syurgamu. Esok di hari kiamat, di hari akhirat, mereka akan dibangkitkan dengan macam tu juga. Contohlah, dia ni syahid dengan 70 tikaman. Ada sahabat tu 70 tikaman, kan, sehingga tak cam dah. Dan esok dia dibangkitkan pun dengan keadaan dia ditikam dan berdarah-darah tu. Tetapi Nabi kata darahnya tu darah rihil misk, berbau kasturi. Sebab tu, kan, dalam satu hadis pun Nabi kata kita ni akan dibangkitkan sebagaimana kita mati, kan? Contohlah kita ni mati dalam keadaan melakukan kerja dakwah, melakukan amal kebaikan. So kita akan dibangkitkan sebagaimana kita mati tu. Ada orang mati tengah-tengah karaoke buat maksiat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia macam tu. Wa'azubillah. Jadi ini antara kelebihan mereka yang mati syahid. Jadi cerita mengenai mati syahid ni seolah-olah dia memberi satu berita gembira kepada orang-orang beriman, bahawa mereka yang bersungguh-sungguh nak akan mati syahid, kan? Kalau kita tengok kisah tadi, ketika para sahabat yang tak berpeluang nak pergi turun ke medan Badar dan syahid, mereka ni yang minta ke Rasulullah, tolonglah kita keluarlah dari Madinah, tolonglah kami ni nak sangat syahid. Sehingga, kan, diriwayatkan yang kecil-kecil ni pun nak syahid juga. Yang kecil-kecil ni pun nak syahid juga. Antaranya diriwayatkan Samurah, tak silap saya. Sekejap, cas handphone kejap. Sehingga diriwayatkan mereka yang masih umur belasan tahun pun berangan-angan untuk syahid. Berumur baru 15-16 berangan-angan untuk syahid. Jadi boleh bayangkan
antara siapa yang tidak berniat untuk syahid, ataupun tak pernah berniat untuk syahid dalam hidupnya, nescaya dia akan mati daripada salah satu cabang kemunafikan. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi kata, siapa yang niat syahid, dia akan dapat ganjaran syahid walaupun dia mati di atas katil. Ini memang kita perlu rasa untuk mati di jalan Allah. Bukanlah semestinya kita terus angkat senjata bunuh kan, orang tak. Tapi nak ceritanya kena ada niat tu untuk mati syahid di jalan Allah. Sebab mati syahid ni mati yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran yang terakhir, saya sebut pengajaran yang terakhir lah, iaitu perang Uhud ni boleh menyaksikan bahawa Allah ingin membersihkan jiwa orang mukmin daripada segala dosa dan juga membebaskan mereka daripada sifat kemunafikan. Dan kita tahulah sebagaimana kisah yang saya sebut tadi, apabila sahabat dengar Nabi dah terbunuh, maka ramai yang dah goyang lah. Dah goyang. Sedangkan awal niat tu kan nak syahid. Tapi di sinilah Allah membersihkan. Antara lain juga Allah membersihkan juga mereka-mereka yang terpaut dengan dunia. Antaranya 40 orang pemanah yang telah turun meninggalkan arahan Nabi SAW. Ini pun antara pengajaran yang penting lah. Sebab tu apabila Allah menceritakan tentang 40 orang ni, Allah terus turunkan tentang ayat wa minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada antara kamu yang nak dunia, ada yang nak akhirat. Bayangkan mereka ni dah berada di antara dunia dan syurga dah, kan? Antara dunia dan syurga dah, mati masuk syurga. Boleh kata macam itulah, kan? Dah tak ada tempat lain dah, kan? Tapi pun dunia boleh merasuk dalam diri, dan akhirnya Allah mempersembahkan, Allah menunjukkan bahawa apa yang terkandung dalam niat dan hati masing-masing. Sebab tu benda ikhlas ni memang susah lah, kan? Baru-baru ni ada orang petikai, kan, ni ustaz-ustaz ni bagi sumbangan ikhlas ke tak ni, kan, diviralkan, masuk TV, masuk sana, ikhlas ke tak, kan? Memang sebenarnya susah nak jawab. Ikhlas ke tak ikhlas ni benda yang sukar untuk diperjelaskan, dan akhirnya mungkin kita kat dunia ni kita boleh cakap ikhlas, tapi esok akhirnya Allah lah yang menentukan kita betul-betul kat ikhlas. Sebab tu apabila Allah menjelaskan tentang wa minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah, memang dah jelas, iaitu mereka yang tengah berjuang pun boleh diresapi cintakan dunia, apatah lagi kita ni yang masih berjuang di medan sendiri, kan, pun lagilah dunia tu sangat melekat dan menyentap dalam hati kita. Jadi perang Uhud ni dia menyaksikan bahawa hendaklah kita taat kepada perintah walil amr. Kan, kalau dalam solat Jumaat tu, kan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kan. Bacalah dalam mana-mana siri peperangan, kalau tak taat kepada pemerintah ataupun kepada general ke panglima tentera ke ketua pada masa tu, habislah pasukan tersebut, habis. Bila tak taat. Dan ketua ni sebab dia nampak semua benda, kan. Nabi ni dia nampak secara luas. Bayangkan kalau 50 orang tu tak turun, insya-Allah kemenangan yang gemilang diraih oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tapi Allah menghendaki yang lain. Nabi merancang, tapi Allah menghendaki yang lain. Walaupun Nabi dah rasa dah. Sebab tu sebelum Nabi berlakunya perang Uhud, Nabi bermimpi. Nabi bermimpi bahawa antaranya disembelih lembu dan seumpamanya lah. Jadi mimpi itu berkaitan dengan kekalahan yang akan dialami oleh tentera muslimin pada perang Uhud rupanya. Tapi Nabi tak begitu direct kat para sahabat lah. Nak ceritanya Nabi dah bermimpi dah akan berlaku perkara sekian. Jadi tuan-tuan puan hadirat dalam Allah, jadi itulah perkongsian saya pada kali ini, iaitu tentang pengajaran yang kita boleh dapat dari perang Uhud, dan semoga Ramadan yang berlalu yang insya-Allah bahkan meninggalkan kita memberi 1001 kesan
kepada diri kita untuk terus berjuang, menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, terus berdakwah, terus berbuat kebaikan kepada semua orang, abaikan segala ujian dan mihnah yang dunia-dunia yang kan kat luar tu banyak dunia-dunia yang menghiasi diri kita, bukanlah tinggalkan, tapi berwaspadalah terhadap dunia-dunia yang ada di sekeliling kita, dan sentiasalah mohon kepada Allah SWT semoga Allah mengikhlaskan diri kita di atas hidayah Islam, iman ni, dan akhirnya Allah meletakkan kita layak untuk menjami syurganya. Dan kita tahulah dalam bulan Ramadan ni bila kita banyak tadabbur Quran, kita baca tentang keistimewaan syurga dan kedahsyatan neraka, dia akan membangkitkan iman kita untuk memastikan bahawa dimensi ataupun naratif kehidupan kita ni akhirnya hanya akhirat lah. Sebab tu ketika perang Khandaq kan, perang Khandaq ketika Nabi tengah berusaha payah menggali parit ni, Nabi mengungkapkan satu doa yang sangat hebat lah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Jadi insya-Allah semoga Ramadan kali ini memberikan kita satu jiwa yang baru, iaitu jiwa yang mencintai akhirat, jiwa yang sentiasa menunggu-nunggu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingatkan diri saya dan para sahabat FB, cubalah kita cubalah benda ni bukannya datang sekadar cukup kita berdoa, tapi berusahalah para sahabat berjuang bermati-matian, bermandi darah dan seumpamanya untuk menggapai redha Allah. Jadi kita ni takkanlah nak relax saja kan. Jadi mestilah kita pun berusaha berbuat kebaikan kepada orang lain supaya akhirnya sinar Islam membajiri muka bumi Allah ini. Dan saya tutup dengan sedikit kisah lah, iaitu hebatnya Nabi dan para sahabat ketika dah sampai ke Madinah. Nabi minta mana-mana sahabat yang masih boleh jalan, walaupun cedera tapi masih boleh bawa pedang lagi, untuk kita turun. Dan ini antara taktik jugalah. Taktik mana-mana kita tengok dalam siri peperangan, memang kalau hidup tu memang sentiasa berjuang, akan terus berjuang. Tapi nak ceritanya hebatnya Nabi SAW dan iman para sahabat. Wallahualam. Jadi lemah diri saya sendiri, dan aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sempena Aidilfitri saya sama jugalah mohon kemaafan kepada sahabat-sahabat. Semoga kedatangan Aidilfitri ini memberi 1001 kebaikan kepada kita semua dalam fasa PKP ini. Mohon maaf salah silap selama ni, dan insya-Allah kita doa kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.